Halo, selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita akan belajar kemahiran geografi dalam bab 1 yaitu graf bar berganda, graf garisan berganda, dan carta pie. Mungkin Anda telah mempelajari tentang graf bar, graf garisan, dan carta pie, tetapi dalam topik ini kita akan mempelajari lebih mendalam lagi berkaitan dengan topik ini. Kemahiran geografi memperkenalkan graf bar berganda dan graf garisan berganda, carta pie, serta foto. Bahagian ini merangkumi kemahiran membina dan mentafsir graf bar berganda, graf garisan berganda, dan carta pie, serta menganalisis foto dengan tepat dan kritis. Topik kali ini kita akan fokus kepada graf bar berganda, graf garisan berganda, dan carta pie. Dalam bab 1, kita akan mengenal pasti graf bar berganda, graf garisan berganda, dan carta pie, menghuraikan kegunaan graf bar berganda, graf garisan berganda, dan carta pie, menghasilkan graf bar berganda, graf garisan berganda, dan carta pie, menganalisis graf bar berganda, graf garisan berganda, dan carta pie. Graf bar berganda, graf garisan berganda, dan carta pie adalah kaidah untuk menyampaikan maklumat dan data dalam bentuk yang menarik. Penggunaannya membolehkan maklumat dan data lebih mudah dipahami tanpa memerlukan huraian yang panjang. Dalam paparan skrin ini adalah contoh graf bar berganda, graf garisan berganda, dan carta pie. Dalam bab ini kita akan meneroka graf bar berganda, graf garisan berganda, dan carta pie, serta mengetahui kegunaannya dan mempelajari cara menghasilkannya dan menganalisis graf bar berganda, graf garisan berganda, dan carta pie. Graf ialah satu persembahan lekaran grafik bagi menunjukkan nilai data atau maklumat yang menarik, jelas, dan tepat. Terdapat dua jenis graf, yaitu graf bar dan graf garisan. Dalam bab ini kita akan mempelajari graf bar berganda dan graf garisan berganda. Graf bar berganda merupakan graf yang mempunyai dua atau lebih bar yang berlainan maklumat bagi menunjukkan perbandingan nilai sesuatu data. Paparan yang Anda lihat di sini adalah bentuk graf bar berganda, di mana ada paksi menegak, paksi mendatar, skala, bar, petunjuk, dan tajuk. 6 perkara ini perlu ada dalam graf bar berganda. Ciri-ciri graf bar berganda ialah perlu ada tajuk, skala, paksi menegak, paksi mendatar, petunjuk, dan bar. Tajuk adalah menjelaskan maklumat yang hendak disampaikan. Skala pula adalah menentukan skala yang bersesuaian. Paksi menegak merupakan satu garisan yang dilukis secara menegak. Paksi mendatar pula adalah satu garisan yang dilukis secara mendatar atau melintang. Petunjuk pula adalah paparan maklumat yang diwakili oleh setiap bar. Bar ialah ketinggian bar menunjukkan kuantiti atau nilai. Ciri-ciri lain bagi graf bar berganda ialah terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 bar. Tiap-tiap bar mewakili satu set data yang tertentu. Tujuannya adalah untuk memudahkan perbandingan. Petunjuk yang jelas diperlukan dalam graf bar berganda. Seterusnya, mari kita berkenalan dengan graf garisan berganda. Graf garisan berganda merupakan graf yang terdiri daripada 2 atau lebih garisan yang mempunyai maklumat yang berbeza. Titik-titik disambung bagi menunjukkan perbandingan dan perubahan nilai sesuatu data.
Mari kita lihat ciri-ciri dalam graf garisan berganda. Dalam graf garisan berganda, perkara yang perlu ada adalah paksi menegak, paksi mendatar, skala, plot garisan, petunjuk, dan tajuk. 6 perkara ini perlu ada dalam sesebuah graf garisan berganda. Ciri-ciri yang terdapat dalam graf garisan berganda ialah mempunyai tajuk yang menjelaskan maklumat yang hendak disampaikan. Kedua, mempunyai skala, yaitu menentukan skala yang bersesuaian. Seterusnya, terdapat paksi menegak, yaitu satu garisan yang dilukis secara menegak, dan paksi mendatar, yaitu satu garisan yang dilukis secara mendatar atau melintang. Petunjuk pula adalah paparan maklumat yang diwakili oleh setiap garisan. Plot garisan menunjukkan kuantiti atau nilai melalui garisan yang diplot. Selain itu, ciri-ciri utama graf garisan berganda ialah terdiri daripada 2 atau lebih garis. Setiap garis mewakili satu set data yang tertentu, berguna untuk membuat perbandingan antara 2 atau lebih set data. Seterusnya kita akan berkenalan dengan carta pie. Carta pie adalah sejenis gambar raja atau perwakilan grafik untuk memaparkan pembahagian atau pecahan data dan maklumat dalam bentuk bulatan yang dibahagikan kepada beberapa sektor. Carta pie sesuai digunakan untuk menunjukkan perbandingan data dan maklumat kepada informasi yang lebih jelas, mudah, dan menarik. Mari kita lihat ciri-ciri yang ada dalam sesuatu carta pie. Dalam sesuatu carta pie perlu ada tajuk, jejari, bulatan sektor, peratus, petunjuk, dan jumlah. 6 perkara ini perlu ada dalam sesuatu carta pie. Ciri-ciri carta pie ialah mengandungi tajuk yang menerangkan data yang hendak dipersembahkan, jejari yang menentukan jejari yang bersesuaian, jumlah menyatakan nilai keseluruhan, peratus yang memaparkan nilai sektor yang hendak dipersembahkan, petunjuk memaparkan maklumat yang mewakili sektor, bulatan sektor mengandungi sudut sektor yang mewakili data. Untuk pengetahuan Anda, sudut sektor dilukis bermula dengan 0 darjah pada sudut tegak, dimulakan dengan sudut sektor yang paling besar kepada sudut sektor yang paling kecil mengikut arah putaran jam. Seterusnya kita akan beralih ke topik kegunaan graf bar berganda, graf garisan berganda, dan carta pie. Graf dan carta adalah kaedah yang digunakan untuk menyampaikan maklumat dan data dalam bentuk yang menarik, jelas, dan tepat. Penggunaan graf dan carta juga dapat mengelakkan huraian yang panjang dan mengelirukkan. Setiap jenis graf dan carta sesuai digunakan untuk kegunaan tertentu. Graf bar berganda digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara 2 atau lebih maklumat. Graf bar berganda sesuai digunakan untuk membuat perbandingan tentang pelbagai komponen yang hendak dikaji. Kebiasaannya komponen ini mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Contohnya, perbandingan bilangan murid sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan mengikut peringkat pada tahun 2018 dan 2019, perbandingan unjuran KDNK negara-negara Asia tahun 2019 hingga 2021. Contohnya adalah graf bar berganda yang Anda lihat di bawah ini. Seterusnya, mari kita melihat kegunaan graf garisan berganda. Graf garisan berganda digunakan untuk membandingkan perubahan nilai atau kuantiti beberapa unsur yang dikaji mengikut skala masa tertentu. Contohnya,
perbandingan kadar pengangguran mengikut kumpulan umur terpilih 1982 hingga 2019 dan perbandingan jangka hayat ketika lahir di Malaysia bagi tahun 2014 hingga 2020. Seperti contoh dalam graf garisan berganda yang ditunjukkan di bawah ini. Seterusnya kita melihat kegunaan carta pie. Carta pie digunakan untuk mewakilkan data dalam bentuk bulatan yang terdiri daripada beberapa sektor. Carta pie boleh menunjukkan taburan atau kadar peratusan sesuatu aspek yang dikaji. Contohnya jumlah ekspor Malaysia ke negara-negara ASEAN bagi tahun 2019, bilangan penduduk mengikut etnik di Malaysia, dan jumlah keluaran negara mengikut sektor ekonomi di Malaysia. Contohnya seperti yang ditunjukkan dalam carta pie di bawah ini. Seterusnya kita akan beralih ke topik menghasilkan graf bar berganda, graf garisan berganda, dan carta pie. Pertama kali kita akan belajar cara untuk membina graf bar berganda langkah demi langkah berdasarkan dalam jadwal 1.1 dalam paparan skrin ini. Jadwal 1.1 menunjukkan maklumat tentang bilangan murid SMK Tanjung Panglima Perang Tanjung Muhammad mengikut jantina di antara tahun 2017 hingga 2019. Berdasarkan maklumat dalam jadwal di atas, kita boleh membina graf bar berganda seperti berikut ini. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu Anda lakukan semasa membuat graf bar berganda, yaitu pertama, lukis paksi menegak dan paksi mendatar. Labelkan bagi kedua-dua paksi tersebut. Paksi menegak mewakili bilangan murid dan paksi mendatar mewakili tahun. Dan menentukan skala yang bersesuaian berdasarkan data yang diperoleh. Contohnya 1 CA mewakili 100 orang murid. Seterusnya, langkah yang kedua, Anda harus melukiskan bar-bar yang mewakili bilangan murid lelaki dan perempuan mengikut tahun. Dan tinggi bar menunjukkan bilangan murid. Seterusnya, dalam langkah yang ketiga, lorek atau warnakan bar yang telah dilukis. Lorekan atau warna mestilah berbeza bagi menunjukkan perbezaan setiap bar. Sediakan petunjuk berpandukan lorekan atau warna yang telah dibuat pada setiap bar. Tuliskan tajuk yang sesuai. Tuliskan skala graf di bahagian bawah graf. Seterusnya kita akan belajar langkah-langkah membina graf garisan berganda. Kita akan membina graf garisan berganda berdasarkan jadwal 1.2. Jadwal 1.2 menunjukkan maklumat tentang nilai ekspor getah Malaysia ke negara China dan Jerman antara tahun 2017 hingga 2020. Berdasarkan maklumat dalam jadwal di atas, kita boleh membina graf garisan berganda seperti berikut ini. Langkah pertama yang Anda harus lakukan untuk membuat graf garisan berganda ialah lukis paksi menegak dan paksi mendatar terlebih dahulu. Seterusnya, labelkan kedua-dua paksi tersebut. Paksi menegak mewakili nilai ekspor dan paksi mendatar mewakili tahun. Seterusnya, tentukan skala yang bersesuaian berdasarkan data yang diperoleh. Contohnya 1 CE mewakili 5.000 tan metrik. Langkah 2, tandakan X bagi menunjukkan nilai ekspor ke negara China untuk setiap tahun. Sambungkan semua titik tersebut. Seterusnya, langkah E dan B diulang semula bagi menunjukkan nilai ekspor ke negara Jerman. Seterusnya, dalam langkah 3, pastikan kedua-dua garisan yang diplot mempunyai garisan yang berbeza seperti warna atau corak garisan. Lengkapkan graf tersebut dengan tajuk dan petunjuk yang sesuai. Seterusnya, tuliskan skala graf di bahagian bawah graf.
Dan yang terakhir, kita akan belajar langkah-langkah membina carta pie. Untuk melukis carta pie, kita perlu mengumpulkan data terlebih dahulu. Berdasarkan data yang diperoleh, kita perlu menukar maklumat kepada bentuk peratus dan sudut sektor. Kedua-dua perkara tersebut penting untuk melukis carta pie dengan betul dan tepat. Kita akan membuat carta pie berdasarkan jadwal 1.3, yaitu berkaitan dengan jumlah penjualan kendaraan syarikat Garuda mengikut jenama pada tahun 2020. Sebelum Anda membuat carta pie, Anda perlu menukarkan terlebih dahulu jumlah penjualan ataupun unit kepada peratus dan sudut sektor terlebih dahulu. Cara pengiraan peratus adalah seperti dalam formula yang ditunjukkan dalam skrin, yaitu bilangan unit bahagi dengan jumlah keseluruhan darab dengan 100 dan Anda akan mendapat peratusnya. Cara pengiraan sudut sektor adalah bilangan unit bahagi dengan jumlah keseluruhan darab dengan 360 darjah dan Anda akan mendapat jumlah sudut sektornya. Berdasarkan maklumat peratus dan sudut sektor, kita boleh membina carta pie mengikut langkah-langkah berikut. Langkah pertama, gunakan jejari 5 cm, lukis bulatan dengan menggunakan jangka lukis di atas sehelai kertas graf, dan seterusnya lukis garisan tegak dari pusat bulatan sebagai jejari 5 cm bagi saiz bulatan tersebut. Dalam langkah 2, letakkan jangka sudut secara menegak di atas garisan jejari bulatan, dan seterusnya ukur saiz sudut bermula dengan 0 darjah mengikut arah putaran jam. Lukis garisan setiap sudut sektor berdasarkan nilai sudut sektor. Seterusnya, dalam langkah 3, lorek dan warnakan setiap sudut sektor yang telah dibuat. Lengkapkan dengan nilai peratus setiap sektor dan tulis petunjuk. Nyatakan jumlah keseluruhan, dan yang terakhir, tulis tajuk carta pie bagi menunjukkan maklumat yang hendak dipaparkan. Seterusnya, kita akan ke topik yang selanjutnya, yaitu menganalisis graf bar berganda, graf garisan berganda, dan carta pie. Berikut adalah langkah-langkah menganalisis graf bar berganda dan graf garisan berganda. Pertama, baca dan fahami tajuk graf. Kedua, perhatikan label paksi menegak dan paksi mendatar. Ketiga, telitikan nilai pada skala dan bar atau titik garisan. Keempat, kenal pasti nilai paling tinggi dan paling rendah serta nilai bagi bar atau titik garisan yang lain. Kelima, perhatikan perubahan atau perbezaan nilai yang nyata. Keenam, uraikan isi tersirat berdasarkan data yang diwakili. Ketujuh, buat satu rumusan bagi mentafsir graf tersebut. Seterusnya, langkah untuk menganalisis carta pie adalah: pertama, baca dan fahami tajuk carta pie. Kedua, perhatikan tajuk dan label yang terdapat pada carta pie. Ketiga, telitikan petunjuk dan nilai sektor yang terlibat. Keempat, kenal pasti nilai setiap sektor melibatkan sektor terkecil dan terbesar. Kelima, perhatikan perbezaan peratus bagi setiap sektor dalam carta pie. Keenam, huraikan isi tersirat berdasarkan data yang diwakili. 7. Buat satu rumusan terperinci berkaitan perkara yang telah Anda kaji. Berikut adalah contoh analisis graf bar berganda. Saya akan bacakan contoh analisis graf bar berganda ini. Graf bar berganda menunjukkan nilai ekspor barangan getah dan kayu getah Malaysia antara tahun 2017 hingga 2019.
nilai ekspor barangan getah lebih tinggi berbanding nilai ekspor kayu getah. Barangan getah mencatat nilai ekspor paling tinggi sebanyak Rm24 bilion pada tahun 2018. Berlaku peningkatan nilai ekspor barangan getah yaitu dari Rm22 bilion pada tahun 2017 kepada Rm24 bilion pada tahun 2018. Namun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2019 sebanyak Rm1 bilion kepada Rm23 bilion. Bagi ekspor kayu getah pada tahun 2017 dan 2018 telah mencatat nilai ekspor yang sama, yaitu sebanyak Rm9 bilion dan meningkat kepada Rm10 bilion pada tahun 2019. Perbezaan yang ketara antara nilai ekspor barangan getah dan nilai ekspor kayu getah disebabkan oleh permintaan terhadap barangan getah yang lebih tinggi seperti sarung tangan, tayar, kasut, dan benang lateks. Barangan getah Malaysia banyak diekspor ke Amerika Syarikat, Jepun, dan Kesatuan Eropah. Sebagai rumusan, nilai ekspor barangan getah dan kayu getah Malaysia menunjukkan terdapat peningkatan dan penurunan antara tahun 2017 hingga 2019. Nilai ekspor barangan getah adalah lebih tinggi daripada ekspor kayu getah. Seterusnya kita akan melihat contoh analisis carta pie. Berikut adalah contoh analisis carta pie berdasarkan maklumat carta pie di atas. Saya akan bacakan contoh analisisnya. Carta pie menunjukkan jumlah penduduk warga negara mengikut etnik di Malaysia pada tahun 2019. Etnik utama yang terdapat di Malaysia ialah Bumiputra, Cina, India, dan lain-lain. Jumlah keseluruhan warga negara Malaysia pada tahun 2019 ialah seramai 29,1 juta orang. Bumiputra merupakan etnik terbesar iaitu 20,1 juta iaitu 69,3%, manakala bilangan terkecil adalah etnik lain-lain iaitu seramai 0,29 juta orang iaitu 1%. Bilangan etnik Cina adalah seramai 6,7 juta orang iaitu 22,8% dan etnik India seramai 2,0 juta orang yaitu 6,9%. Terdapat beberapa kaum dalam etnik Bumiputra, antaranya kaum Melayu, orang asli, Kadazan, dan Iban. Etnik Cina, India, dan lain-lain juga merupakan sebahagian daripada warga negara di Malaysia. Antara contoh etnik lain-lain seperti Baba dan Nyonya, Sikh, Jawa, dan Bugis. Semua etnik Bumiputra dan bukan Bumiputra ini membentuk sebuah masyarakat mazmuk yang hidup dalam suasana harmoni dan bersatu padu. Sebagai rumusan, terdapat pelbagai etnik di Malaysia. Etnik Bumiputra mewakili jumlah penduduk warga negara terbesar diikuti oleh etnik Cina, India, dan lain-lain. Demikianlah serba sedikit perkongsian tentang graf Barber ganda, graf garisan berganda dan carta pie dalam unit 1 dalam buku teks Geografi tingkatan 5. Semoga dapat memberikan manfaat kepada Anda semua. Jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan share sebagai tanda sokongan Anda. Terima kasih.